Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, media telah melaporkan kekecohan yang telah berlaku di Parlimen Malaysia pada hari pertama persidangan yang bersambung di Dewan Rakyat, di mana permohonan beberapa ahli parlimen untuk membahaskan isu Sulu telah ditolak oleh Speaker Dewan Rakyat. Yang menjadi aneh dan mengejutkan adalah alasan yang diberikan berkaitan dengan penolakan permohonan tersebut, di mana Speaker mengatakan bahawa beliau tidak boleh membenarkan usul itu dibahaskan di Dewan Rakyat kerana melanggar prinsip subjudis. Dari sudut perundangan, alasan yang diberikan dengan penuh hormat kepada kerusi Speaker Dewan Rakyat adalah alasan yang dangkal dan tidak terpakai langsung menurut takrif dan pengguna pakaian konsep subjudis. Pertamanya, tindakan berkaitan Sulu yang wujud di dunia ini adalah di dua mahkamah, iaitu di Mahkamah Tinggi Madrid, Spanyol dan Mahkamah Eksekuator serta Mahkamah Rayuan Paris, Perancis, yang bukan berada di dalam bidang kuasa Malaysia. Tidak ada pengembangan konsep subjudis melangkaui bidang kuasa sampai ke tahap Spanyol dan Perancis. Itu yang pertama. Yang kedua, bahas yang dipohon itu adalah berkaitan dengan penjelasan yang diperlukan oleh rakyat tentang apakah dia alasan atau sebab yang membawa kepada laporan sitaan yang berlaku terhadap aset-aset Petronas di Luxembourg dan apakah langkah-langkah seterusnya berhubung dengan perkara tersebut serta kedudukan rayuan Malaysia di Mahkamah Rayuan Perancis juga di Mahkamah Tinggi Spanyol. Begitu juga apakah kedudukan cabaran atau pembatalan Perjanjian Sulu 1878. Ini adalah persoalan-persoalan yang wajar ditanya dan dijawab di Dewan Rakyat. Jadi perkara ini tidak menyentuh merit. Bahas itu tidak melibatkan persoalan berkaitan keputusan Dr. Stampa sama ada yang bertarikh 16 Mei 2021 maupun yang bertarikh 28 Februari 2022. Itu bukan bahasnya. Subjudis, jika pun hendak dipakai terima dalam hal ini, adalah jika keputusan dipersoalkan. Keputusan tidak ingin dipersoalkan di Dewan Rakyat. Dewan Rakyat cuma mahu penjelasan daripada pihak berkenaan yang wajib memberi penjelasan. Apatah lagi, pada minggu lalu, Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, dengan penuh hormat telah memberi satu kenyataan media berhubung dengan tindak tanduk yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia berhubung perkara ini. Kenyataan tersebut bukan subjudis. Namun kenyataan tersebut membangkitkan pelbagai persoalan lanjut yang wajar ditangani di Dewan Rakyat. Itu yang keduanya. Yang ketiganya dan yang lebih penting bagi saya, jika pun konsep subjudis hendak diguna pakai oleh Speaker Dewan Rakyat, maka ianya tidak boleh terpakai terhadap anak guam dalam perbincangan antara anak guam dan anak guam. Maksudnya, pertikaian kerajaan Malaysia dengan Sulu adalah berhubung dengan kerajaan Malaysia yang mewakili hak 32.7 juta rakyat Malaysia. Makna kata, tuntutan dengan Sulu adalah melibatkan secara terus dengan hak kita, rakyat Malaysia. Maka rakyat Malaysia berhak untuk berbincang antara kita sama kita melalui wakil-wakil rakyat yang kita pilih.
DPRU 14 yang sedang berkhidmat di Dewan Rakyat untuk mereka mewakili kita berbincang, bertanya isu dengan kerajaan Malaysia, meminta penjelasan, memberi saranan, memberi pandangan, memberi idea untuk langkah-langkah pertikaian seterusnya. Ini adalah perbincangan di antara anak guam dengan anak guam, bukan dengan pihak luar. Itu pun jika prinsip subjudis hendak dirujuk yang sebenarnya tidak terpakai sekalipun. Jangan kita lupa, pada 16 hari bulan Oktober 2016, hampir 6 tahun lalu, Malaysia telah dikejutkan dengan percubaan menggunakan konsep subjudis pada masa itu oleh Speaker Pandikar Amin Mulia dalam menghentikan bahas berkaitan isu 1MDB berhubung dengan siasatan DOJ di Amerika Syarikat. Itu pun suatu pengguna pakaian yang salah, dan kini hampir 6 tahun kemudian Speaker Azhar Harun hendak membuat kesilapan yang sama. Saya khawatir perkembangan pada hari ini di Dewan Rakyat akan dilihat oleh satu dunia sebagai satu lagi lawak jenaka, bersempadankan kepada national embarrassment number 2 pula. Kerana rakyat tidak berhak untuk bertanyakan perkara yang penting untuk ditanya demi kedaulatan negara, demi keselamatan aset-aset negara. Milik beneficiary ini adalah rakyat di Dewan Parlimen. Saya percaya mana-mana negara yang tidak maju sekalipun akan menganggap keputusan speaker ini sebagai suatu lawak jenaka. Di bawah Standing Order Parlimen Dewan Rakyat nombor 43, speaker boleh menerima rayuan dan membatalkan keputusan asalnya. Saya harap sesegera mungkin, selewat-lewatnya esok dalam persidangan yang berlangsung, speaker akan membuat keputusan yang bernas, iaitu membatalkan penolakan usul perbahasan Sulu dan menetapkan satu tarikh yang sesuai dalam minggu ini untuk perkara itu dapat dilakukan. Rakyat perlukan penjelasan yang lengkap, padat dan telus. Apatah lagi, isu Sulu ini melangkaui semua kerajaan sejak tahun 2013 sehingga 2022, iaitu yang melibatkan perkembangan yang berlaku sejak Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional nombor 1 dan kini Perikatan Nasional nombor 2. Makna kata ini bukan isu politik, ini isu kepentingan rakyat dan negara. Saya harap kerusi Dewan Speaker dapat dimartabatkan oleh keputusan yang lebih saksama secepat mungkin di bawah Standing Order nombor 43. Sekian.